Okay. Cik Roman, Puan Sana, ready? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Puan Nur Ruzilawati Rudin, Timbalan Pengurus Besar Yayasan Johor Corporation. Yang berbahagia, ahli panel kita pada hari ini, Encik Wan Lokman Hakim, pakar pemasaran digital. Dan juga yang kedua adalah Puan Nur Suhana Sulaiman, dari audit partner daripada Deloitte Malaysia. Dan seterusnya yang amat saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini 11 Oktober tahun 2020 bersama dengan 23 Safar 1442 Hijrah. Okay, jutaan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama-sama kami pada hari ini dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat sharekan live ini agar lebih ramai lagi orang di luar sana mendapat manfaat daripada program pada hari ini. Okay, kami juga berharap tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa menjaga diri dan orang tersayang daripada penyakit berbahaya. Okay, tolonglah tuan-puan tolong patuhi SOP dan juga sentiasa menjaga jarak 1 meter apabila bersama orang lain. Okay. Dan jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka apabila keluar daripada rumah. Dan sekali lagi saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sharekan live ini di Facebook tuan-tuan dan puan-puan ataupun di mana-mana grup di Facebook supaya lebih ramai lagi bila dapat menonton kita punya live ini lebih ramai lagi untuk dapat manfaatnya. Jadi sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, untuk memberkati program pada hari ini, saya ingin menjemput Encik Syafiq bin Miskun daripada Yayasan Johor Corporation untuk memimpin bacaan doa. Okey, dipersilakan Encik Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikan permulaan hari ini dengan penuh kebaikan dan rahmat. Pertengahannya membawa kejayaan dan pengakhirannya suatu keberuntungan dan keberkatan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya, sesungguhnya kami amat bersyukur di atas segala nikmat yang telah Dikau kurniakan kepada kami. Justru itu, ya Allah, kami memohon kepadamu agar dengan anugerah nikmat yang Dikau kurniakan kepada kami akan mendekatkan diri kami kepadamu dan tidak dilalaikan dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya Allah, ya Ghafur, ya Halim, jadikanlah program ini sebagai sesuatu yang dapat menjana manfaat, tercapai objektif dan matlamatnya. Dengan pertolongan-Mu juga, ya Allah, kami memohon segala pertolongan dan pengharapan. Ya Allah, ya Ghani, ya Halim, peliharakanlah apa kiranya akan negeri dan negara kami daripada segala mara bahaya dan bala bencana, serta terhindar daripada masalah gejala sosial. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Kukuhkanlah perpaduan di antara kami agar kami dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan harmoni, menjalin ukhuwah sesama masyarakat, memakmur bumi dengan penuh berkat. Hanya kepada-Mu juga, ya Allah, kami mohon pertolongan dan hanya kepada-Mu juga kami bertawakal di atas segala usaha yang kami jalankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Syafiq di atas bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengucapkan selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan ke program Keibubapaan siri keempat dengan tajuk Tips Urus Kewangan dan Jana Pendapatan melalui Media Sosial. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada ahli panel kita pada hari ini. Selamat datang Encik Wan Lokman. Yang kedua, selamat datang Puan Nur Suhana Sulaiman. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Encik Lokman sihat hari ini?
Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Suhana, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi kita sebenarnya kita akan ready lah untuk kita punya forum pada hari ini. Okey, sebelum saya memulakan forum kita, izinkan saya membaca sedikit pengenalan tentang Yayasan Johor Corporation. Okay. Johor Corporation telah menubuhkan Yayasan Johor Corporation pada 9 Jun 1997. Objektif penubuhan Yayasan Johor Corporation adalah melaksanakan aktiviti tanggungjawab korporat JCOB kepada orang ramai, terutamanya dalam bidang pendidikan, pembangunan modal insan dan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti di seluruh Malaysia. Saya bagi pihak Yayasan Johor Corporation ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi sumbangan kepada bantuan pendidikan prihatin Yayasan Johor Corporation. Okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang kepada bantuan pendidikan prihatin Yayasan Johor Corporation, bolehlah melayari laman web www.yayasanjacob.com.my atau Facebook Yayasan Johor Corporation untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okay. Untuk makluman juga, objektif pengajaran program pada hari ini adalah untuk memberi pendedahan kepada ibu bapa berhubung tips pengurusan kewangan dan juga cara untuk mendapat pendapatan melalui media sosial. Okay. Kenapa tajuk ini penting, tuan-tuan puan-puan? Seperti yang semua sedia maklum, okay, ramai rakyat Malaysia yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Okay, ramai yang hilang pekerjaan dan juga ramai yang ketandusan idea bagaimana untuk menambah pendapatan demi kelangsungan hidup mereka. Justru itu, kami daripada Yayasan Johor Corporation sangat berbesar hati untuk mengajukan program ini supaya segala masalah anda yang anda semua hadapi dapat diselesaikan. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, sebelum saya memulakan forum pada hari ini, saya dengan sukacitalah ingin memperkenalkan barisan moderator dan juga ahli panel. Okey, moderator program pada hari ini adalah saya sendiri. Itu nama saya Syarazali bin Salan daripada Yayasan Johor Corporation. Okay, seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Encik Wan Luqman Hakim. Sebab sebelum kita mendengar perkongsian ilmu, kita perlu mengenalkan kita punya ahli panel dulu supaya lebih mudah untuk kita faham. Okay, yang pertama Encik Luqman Hakim adalah seorang digital marketing professional. Dia banyak membantu usahawan untuk memperkenalkan jenama, produk dan juga servis ke dunia digital demi memenuhi kehendak pelanggan. Okay. Beliau juga merupakan certified e-usahawan master trainer dan melatih lebih 1,000 usahawan di setiap tahun sejak 2015. Okay. Beliau memegang ijazah kejuruteraan elektronik kawalan. Selain daripada itu ada diploma pemasaran digital dan juga diploma keusahawanan digital. Okay. Beliau juga menjalankan perniagaan online sejak tahun 2007 melalui platform eBay, Rakuten dan juga Friendster. Dah lama kita tak dengar Friendster ni. Okay, beliau juga pernah berkhidmat sebagai programmer sebelum membina syarikat YouMaiden. Betul lah saya sebut ni YouMaiden. Betul. YouMaiden pada tahun 2015 di mana beliau menyediakan servis menjaga aset digital seperti website, Facebook, Instagram dan juga Shopee kepada usahawan yang tidak mempunyai cukup kepakaran dalam atau kekurangan tenaga kerja. Itu saya sedikit sebanyak tentang Encik Wan Luqman. Seterusnya saya nak bacakan profil Puan Nur Suhana. Puan Nur Suhana Sulaiman ni berasal daripada Johor. Kita sekampung dan merupakan audit partner atau rakan kongsi audit daripada Deloitte Malaysia Cawangan Johor Bahru. Okay. Beliau mempunyai lebih 13 tahun pengalaman dalam pengauditan luar syarikat termasuk syarikat liability terhad, syarikat senaraian awam di Bursa Malaysia dan anak-anak syarikat kumpulan multinasional yang tersenarai dalam pasaran saham Amerika Syarikat, Singapura, Jepun dan lain-lain. Okay. Bidang kerja beliau juga merangkumi perkhidmatan penasihat perniagaan yang ditawarkan Deloitte Malaysia. Puan Suhana juga merupakan tenaga pengajar untuk latihan atau kursus terutamanya dalam topik perakaunan, pengauditan dan juga etika profesional dan peningkatan kemahiran modal insan. Okay.
Beliau juga memiliki 6 tahun pengalaman mengetuai bahagian keuangan di salah sebuah syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia dan juga menjawat jawatan Ketua Pegawai Keuangan pada usia 33 tahun. Okey, beliau juga adalah ahli Institut Perakaunan Malaysia MIA dan juga Certified Practicing Accountant. Oh, susah nak sebut. CPA Australia. Hebat sangat, memang sangat hebat tuan-tuan dan puan-puan. Kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Jadi okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua dah bersedia, dan sebelum tu jangan lupa share di Facebook, tuan-tuan dan puan-puan, share agar lebih ramai lagi yang dapat lihat program kita pada hari ini. Okey. Dan juga ada sedikit pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika nak bertanyakan soalan kepada ahli panel, boleh juga menulis komen di ruangan komen live di Facebook. Sila nyatakan nama dan daripada mana, dan juga apa soalan yang ingin ditanya, dan insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan yang terpilih. Okey, tajuk kita pada hari ini tips urus kewangan dan juga jana pendapatan melalui media sosial. Semua orang kat dunia tahulah kita uruskan kewangan dengan baik. Semua orang perlu tahu uruskan kewangan dengan baik. Okey. Ada orang kata wang bukanlah segalanya. Tapi kehidupan kita ni memerlukan wang. Jadi pengurusan kewangan yang baik ni akan membentuk kehidupan yang lebih selesa dan juga meyakinkan. Betul ke betul? Betul tak? Betul. Betul sangat tu. Betul ya Puan Sona? Betul sangat. Betul sangat. Okey. Jadi saya nak mulakan forum kita pada ini dengan bertanyakan soalan pertama lah. Soalan pertama saya adalah kepada Encik Roman. Encik Roman zaman sekarang ni Encik Roman kita tak dapat nafikan lagi kanak-kanak ni sehingga golongan dewasa mereka ada platform media sosial sendiri. Okey, seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya lah. Jadi macam saya sendiri satu hari tu kita tak boleh nak hidup sekarang ni kalau tanpa buka Facebook, Twitter, Instagram, sebab berita pun sekarang kita dah tak tengok berita dah. Saya dah lama tak tengok berita, semua tengok melalui Twitter lah, Facebook. Jadi boleh tak Encik Roman jelaskan apakah peluang-peluang yang boleh diambil melalui platform-platform ni dalam bidang inilah usahawan ni. Okey, Roman silakan. Okay. Alright. Okey, terima kasih kepada Encik Razali dan juga dari untuk Nur Suhana. Alright, okay, so berkaitan dengan kita kata platform media sosial, ya, saya akui di mana currently kita terdapat lebih kurang 22 juta penduduk di Malaysia yang menggunakan internet. Okey, bermula daripada yang direkodkan adalah bermula daripada umur 13 tahun sehinggalah ke 70 tahun. Okey, maksudnya kesemua orang ni ada di platform media sosial. Okey, terutamanya di mana? Terutamanya di Facebook dan juga Instagram. Okey, di YouTube ramai juga, cuma tidak direkodkan sahaja. Alright, so disebabkan ramai orang berada di media sosial ni, okey, kita tak ada tempat dalam satu Malaysia ni yang dapat menampung kesemua 22 juta pengguna internet ni. Contohlah saya katakan, okey, contohlah kita kata antara mall yang paling ramai, okey, pengunjung datang di Malaysia ni adalah Mid Valley dan juga IOI Putrajaya. Okey, so dalam mall tersebut sendiri pun, okey, pengunjung tak boleh cecah sehingga 22 juta walaupun dikira dalam tempoh setahun. Maksud sekali pergi pun memang tak boleh nak dapatkan benda tersebut. Tapi sekiranya kita tengok saya tunjukkan anda sedikit statistik di sini. Okey, so dekat sini kita akan tengok sedikit Facebook Audience Overview yang dihasilkan oleh Hotsuite dan juga We Are Social, di mana pengguna internet kita terdapat 22 juta penduduk dan anda tengoklah di Facebook sendiri terdapat 22 juta akaun Facebook. Okey, maksudnya pasaran tu sekiranya anda melakukan pemasaran, okay, anda boleh pergi sehingga keseluruhan. Okey, keseluruhan kita kata penduduk di Malaysia. Tak kisahlah apa saja produk, tak kisahlah apa saja servis. Okey, tak kisahlah apa yang anda niagakan, insya-Allah di dalam ni ada pelanggan dia tersendiri. Betapa luasnya kita kata pasaran
sekiranya kita berada di platform seperti Facebook. Okey, kita bandingkan sedikit dengan platform Instagram. Okey, di platform Instagram sekarang ni ada 12 juta. Okey, 12 juta pengguna Instagram. Kebanyakan di Instagram dan Facebook ni beza je adalah peringkat umur. Okey, beza peringkat umur di mana sekiranya target market anda adalah di kalangan umur 25 ke 44 tahun. Okey, so platform Instagram sesuai untuk anda. Okey, berbeza dekat Facebook semua golongan ada pasaran tersebut. Okey, di Instagram dia lebih kurang sikit. Okey, berbanding dengan platform yang lain, kita kata kita ada Twitter, kita ada YouTube, susah nak kira sikit. Okey, contohnya Twitter. Twitter hanya ada bilangan lebih kurang 3 juta sahaja pengguna Twitter di Malaysia. Ya, tidak kita kata tak kurangnya juga. Dikata apa kita kata daily spend. Saya nak tunjuk kepada anda berapa lama mereka ni menggunakan internet sepanjang hari. Okey, ini adalah average daily time. Okey, yang kita ambil daripada umur 16 ke 64 tahun di negara Malaysia. Okey, so dalam media sosial ni average kita spend lebih kurang 2 jam 45 minit. Okey, di mana kita kata average untuk kita kata seluruh Malaysia. Tapi cuba anda tengok diri anda sendiri. Okey, berapa lama anda boleh tinggalkan Facebook tersebut? Alright, average-nya rata-rata lah yang kami lakukan survey, ini kami lakukan survey sendiri. Okey, orang yang engage dengan social media ni hampir 8 jam sehari. Okey, hampir 8 jam sehari. Sometimes tu buka YouTube tu, buka Facebook, buka Instagram, hampir 8 jam sehari. Maksudnya kehidupan mereka mula berada di platform-platform social media ni. Kita tak ada dah, kita kata even currently pun influence, kita kata influence maksudnya dipengaruhi oleh gaya hidup rakan mereka. Maksudnya sekiranya rakan mereka tu pakai jenama Nike contohnya. So mereka dengan sendirinya inginkan produk sebegitu. Okay, that's we call influence di dalam media sosial. Okay, so kebanyakan benda pun kita kata kita terikat dengan media sosial. So kebanyakan kita kata nak mempengaruhi pembelian, nak membeli tu pertama sekali tu mereka biasanya refer kepada media sosial. Okay, refer. Sometimes tu nak beli produk, memanglah nak beli produk dekat Shopee, nak beli produk kat Lazada. Tapi dia pergi tanya juga dalam media sosial, produk ni bagus tak? Seller ni okey ke tak? So, rujukan utama mereka tu adalah media sosial berbanding daripada tempat lain. Kenapa? Sebab ada juga pendapat kita ni, di antara kita ni yang rasa, kalau seller bagi tahu mestilah bagus produk dia. Mesti dia sembunyikan kekurangan pada produk tersebut kan. So dia nak daripada honest pengguna yang pernah menggunakan produk tersebut. So kalau dikatakan peluang, peluang sangat besar sekali sekiranya kita menggunakan social media sebagai satu medium pemasaran untuk kita kata zaman sekarang ni. Okay. So itulah jawapan saya untuk soalan pertama. Okay. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Luqman. Saya pun trigger sebenarnya tadi dengar kata Cik Luqman tu. Sehari penggunaan sampai 8 jam kan. Saya tak pasti, saya pun lebih daripada 8 jam. Sebab kita pun kadang-kadang bekerja, kita perlukan internet. Jadi banyak kadang kita kerja, kita buat research, kita juga gunakan Facebook untuk kita buat research. Tapi yang untuk pembelian tu memang pun saya banyak gunakan. Tapi di luar tu pejabat jangan salah faham. Bila kita nak cari apa-apa barang kita perlu tanya. Kita ada grup-grup di Facebook apa semua. Kita banyak perniagaan. Kawan-kawan saya pun banyak buat perniagaan. Tapi ada yang salah seorang kawan saya lah. Dia ni join business dalam Facebook. Tapi dia ni tak pandai uruskan kewangan dia tau. Sebab dia dapat untung tapi bila kita tanya berapa untung dia pun tak pasti. Dia dapat untung, dia dapat je duit sale dia belanja. Dia buat dia tak pandai nak uruskan dia punya kewangan dia. Jadi soalan saya kepada Puan Nur Suhana kalau kita tengok sekeliling kita ni, kita ramai orang dah start berniaga lah, lebih lagi berniaga online sebab mudah kan.
nak diuruskan. Jadi boleh tak Puan Suhana kongsikan apakah tips untuk uruskan kewangan secara bijak bagi usahawan yang baru, barulah dia baru nak berjinak-jinak dalam bidang perniagaan ni dengan modal yang sedikit. Itu soalan saya. Silakan Puan. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu terima kasih saya ucapkan kepada Encik Shah sebagai moderator atas pengenalan awal tadi. Terima kasih juga kepada Yayasan Johor Corporation kerana telah memberi peluang kepada saya sebagai ahli panel program keibubapaan sedi keempat di Facebook page Yayasan Johor Corporation. Tajuk ni sebenarnya sangat menarik, iaitu tips urus keuangan dan jana pendapatan melalui media sosial. Jadi saya dapat kongsikan dengan anda semua yang menonton FB Live ni. Dan tajuk ni saya rasa sangat relevan terutama dalam keadaan COVID-19 yang sedang melanda kita sekarang ni, di mana ramai seperti mana kata Encik Shah tadi, ramai yang telah terjejas. Ada yang telah hilang pekerjaan, ada yang terpaksa mengambil cuti tak berbayar kerana syarikat tempat mereka bekerja kekurangan aktiviti perniagaan dan memerlukan pengurangan kos operasi. Dan saya juga sangat beruntung hari ini akan dapat belajar bersama-sama dengan rakan panel saya, pakar pemasaran digital Cik Wan Luqman Hakim. Jadi soalan tadi memang soalan yang baik. Terlebih dahulu disclaimer daripada saya, apa-apa pandangan saya dalam forum ini adalah merupakan pandangan pribadi dan bukan mewakili pandangan Deloitte Malaysia secara amnya. Memang ramai yang telah mula berniaga secara kecil-kecilan, terutama berniaga secara online. Semalam saja kes COVID-19 saya rasa 372 kes telah direkodkan dan kita masih lagi dalam keadaan kawalan pergerakan dan penjagaan kendiri untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Seperti yang saya katakan tadi, memang ramai yang telah terjejas. Encik Luqman tadi telah berkongsi dengan kita tentang berapa banyak masa yang pengguna di Malaysia ni ataupun penduduk di Malaysia ni spend time dalam media sosial. Jadi perniagaan secara online merupakan salah satu perniagaan permulaan yang pada saya paling mudah untuk peniaga yang mempunyai modal yang kecil kerana ia memerlukan kos permulaan ataupun set up kos yang rendah, pasaran yang tidak terhad, 22 juta ya Encik Luqman yang tengok media sosial sekarang ni. Pemasaran yang variasi, perniagaan yang agak in trend sebab telefon ataupun handphone sekarang telah menjadi barang keperluan daripada berbanding barang mewah di masa-masa lepas. Ramai juga yang mahu membeli secara mudah dan cepat. Shopee, Lazada, just click dan buat payment semua sekali telah terjadi dengan cepat dan pantas. Dan perniagaan secara online ni selamat dalam situasi COVID-19 di mana penjual dan pembeli tidak perlu keluar rumah sama sekali, tapi mereka menantikan barangan akan datang ke premis mereka apabila mereka membuat pembelian. Jadi perkongsian saya akan lebih fokus kepada pengurusan keuangan yang bijak dalam konteks usahawan yang baru nak mengenali dunia perniagaan, bermodalkan minima dan platform online ataupun atas talian. Kata kunci untuk tips-tips yang saya akan kongsikan kepada anda semua adalah disiplin diri. Jadi kenapa disiplin diri ya? Bila kita memulakan perniagaan dengan modal yang kecil, kita tanya diri sendiri, adakah ianya satu keperluan ataupun kehendak? Bila kita mulakan perniagaan, perlukah kita ada komputer baru ataupun cukup dengan komputer terpakai? Jadi kita perlu berdisiplin untuk fokus ke mana modal yang kecil itu akan digunakan. Tips kedua, kita perlulah berbelanja mengikut kemampuan. Sebagai contoh, jenama peralatan untuk memulakan perniagaan. Perlukah peralatan yang berjenama ataupun tidak? Sebagai contoh lain, kenderaan. Sama ada kenderaan persendirian mencukupi untuk permulaan ataupun perlu membeli kenderaan perniagaan yang baru. Premis perniagaan sebagai contoh lagi, rumah sendiri perlu sebagai asas ataupun kita perlu menyewa premis yang berasingan dan banyak lagi contoh-contoh lain. Jadi sekali lagi tanya diri kita sendiri dengan modal yang kecil, adakah kita mampu untuk membuat pelaburan tersebut sekarang atau pelaburan itu boleh dibuat kemudian hari. Tips ketiga, kita perlu asingkan pendapatan dan menyimpan.
Jadi matlamat utama kita untuk berniaga sebenarnya adalah untuk menjana pendapatan dan kita mahukan perniagaan kita ini berterusan ataupun sustainable dan berkembang. Jadi pendapatan ni boleh datang dalam konteks pendapatan sampingan dalam bagi konteks orang yang bekerja juga, ya, dia berniaga secara online, dia dapat pendapatan sampingan ataupun dia 100% melakukan perniagaan. Kita panggil sebagai pendapatan utama. Jadi nasihat saya, daripada pendapatan itu, asingkan sebahagian daripada simpanan. Sebagai contoh, cuba asingkan 10% dari pendapatan itu untuk simpanan. Nampak sikit sebenarnya, tapi ianya sukar dipraktikkan kerana kurang disiplin. Jadi simpanan ni penting dalam mana-mana perniagaan untuk langkah berjaga-jaga. Yang keempat, kita perlu bebas dengan hutang jahat seperti kad kredit atau hutang peribadi. Kalau kita tengok kajian pantauan ekonomi Malaysia pada bulan Disember 2019, 60% kadar muflis dalam golongan muda di negara kita memang berpunca dari kredit kad. Hutang peribadi juga pun bahaya sebab ianya sangat easy access dan mudah didapati. Kita mudah terpedaya dengan kadar faedah tahunan yang rendah tanpa mengambil kira effective interest rate ataupun kita panggil kaedah faedah sebenar yang sebenarnya agak tinggi. Jadi akan timbul persoalan kalau bukan melalui kredit kad atau pinjaman peribadi, bagaimana nak dapatkan modal? Jadi sebenarnya kita bukan tak boleh sama sekali, tapi kita perlu kawal perbelanjaan menggunakan kad kredit terutamanya untuk tujuan perniagaan. Sebagai contoh, pembelian komputer perniagaan menggunakan kad kredit. Boleh tak kita bayar balik sepenuhnya bila tempoh pembayaran sampai ataupun pembayaran minima akan dibuat? Kalau pembayaran minima dibuat, kos pembelian komputer perniagaan tersebut akan jadi lebih mahal sebenarnya sebab kaedah faedah yang terkumpul akan keep compounding sehingga pembayaran penuh akan dibuat. Jadi jalan terbaik adalah kita buat bajet pembelian keseluruhan sebelum memulakan perniagaan, kita padankan dengan tujuan pembelian, kita matchkan dengan cara dan tempoh pembayaran mengikut anggaran kemampuan. Jadi sebagai contoh, bila kita lihat bajet secara keseluruhan, kita dah padankan, kita nampak yang kita perlukan pinjaman peribadi selama 2 tahun dan kita mampu untuk buat ansuran tersebut. Keputusan ini boleh dibuat sebab kita jelas dengan perancangan kita. Lepas kita buat pilihan tersebut, buat keputusan tersebut, berdisiplinlah untuk membuat pembayaran balik mengikut jadual yang ditetapkan. Jadi pada saya adalah lebih baik juga untuk kita alert dan dapatkan banyak geran. Kerajaan telah bagi banyak geran-geran kerajaan yang boleh membantu peniaga baru. Ada juga pinjaman melalui agensi-agensi kerajaan yang boleh kita consider, di mana kadar faedah pinjaman itu mungkin lebih rendah dan jadual pembayaran balik boleh dirunding dari semasa ke semasa. Kalau kita dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, kita semak adanya package rangsangan ekonomi yang boleh membantu untuk mula berniaga dengan modal yang kecil lah. Jadi tips terakhir saya, kenali perbelanjaan diri dan perniagaan. Sebagai contoh, bagi peniaga yang baru bermula, terutama dalam perniagaan online, akan ada garisan yang sangat halus, what we call it as fine line, membezakan perbelanjaan diri dengan perbelanjaan bagi perniagaan. Jadi sebagai contohlah, kos internet, adakah ianya kos peribadi ataupun kos perniagaan? Jadi sebelum kembali kepada Encik Shah, apa yang saya boleh simpulkan adalah dari tips-tips yang saya bagikan tadi, ada 5 tips tak salah saya, kata kunci yang paling penting adalah disiplin diri, terutama untuk yang baru mula berniaga dan mempunyai modal yang kecil. Jadi saya harap saya telah menjawab soalan Encik Shah tadi. Kembali kepada Encik Shah ya. Okay, terima kasih ucapkan kepada Puan Noswana. Saya rasa kalau pada pandangan saya memang semuanya sekali telah terjawab lah untuk soalan nombor 1 tu.
Jadi kalau kita nak berniaga ni bukannya senang-senang gitu dia berniaga. Ada orang kata ni ada modal beli barang jual, ada modal beli barang jual. Tapi tak semudah itulah. Kalau boleh kita kena kawal lah kita punya kita punya modal tu. Dan ada juga kadang-kadang ni bisnes yang tak perlukan modal. Ada orang kata tak semestinya kita ada modal tu baru kita nak buat bisnes. Jadi saya ada soalan saya ni untuk Encik Roman. Tadi Cik Roman ada sharekan kepada kami semua tentang peluang-peluang yang boleh yang dikongsikanlah di media sosial, apa peluang-peluang yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan melalui media sosial. Jadi untuk soalan yang kedua ni, apakah teknik yang berkesan untuk menjana pendapatan daripada rumah dengan bagi mereka yang tak ada modal ni? Contohnya memang tak ada modal lah, dia tak nak pinjam, dia kosong modal tapi dia nak buat bisnes daripada rumah. Okey, silakan Encik Roman. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Encik Syahrazadi. Alright, sebelum tu saya sangat bersetuju sekali lah dengan Puan Nur Sohana tadi. Dia kata bila berniaga ni keuangan mesti disiplin. Okey, kenapa kebanyakan usahawan yang saya jumpa mereka selalu campur adukkan perbelanjaan syarikat dengan perbelanjaan harian. Okey, so bila ini berlaku, so mereka tak tahu sebenarnya yang mereka berniaga tu untung ataupun tidak. Okey, adakah kadang-kadang tu kebanyakannya sebenarnya rugi secara tak sedar mereka top up daripada duit sendiri. Okey, so disiplin untuk membahagikan duit perniagaan dengan duit perbelanjaan harian ni memang sangat-sangat penting sekali lah. Okey, sama juga sekiranya kita menggunakan melakukan pemasaran tanpa modal sekalipun. Okey, ada tak peluang-peluang yang kita kata boleh dilakukan tanpa modal? Okey, ni dah tahun 2020. Okey, dah tahun 2020 di mana banyak kita kata pengusaha produk di luar sana. Okey, bila kita nak berniaga, okey, ada satu juga fikiran yang kami pernah buat survey sebelum ni. Bila kata nak berniaga, bila kata nak ada jenama sendiri, bila kata kita kata nak stabilize dalam perniagaan, mesti ada produk sendiri. Okey, so bila kita berkaitan dengan produk sendiri, dia memerlukan satu modal. Okey, satu modal untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, untuk bahagian ni saya amat tekankanlah yang ada modal boleh buat produk sendiri. Tapi yang tiada modal ni sampai meminjam, sampai guna credit card, okey, sampai ada ambil loan, okey, sampai ada juga setengah tu pinjaman daripada alung. Okey, yang ni kalau boleh tolong elakkanlah sebab kita baru saja memulakan perniagaan. Okey, bila memulakan perniagaan sebenarnya yang paling utama sekali bukan modal dari segi kewangan. Okey, dia adalah modal dari segi network kita. Okey, pelanggan dulu hadir sebelum datangnya produk. Okey, so bagaimana nak lakukannya? Simple sahaja. Okey, business owner, pengusaha produk ramai di luar sana dan ada di antara mereka yang memberi tawaran untuk menjadi dropshipper. Okey, dropshipper, pernah dengar perkataan dropshipper kan? Okey, dropshipping. Maksudnya dropshipper ni adalah menjual produk daripada pengusaha yang lain. Produk tu bukan kita punya, tapi kita minta kebenaran daripada mereka, dapatkan gambar iklan, dapatkan copywriting untuk jualan iklan, dapatkan maklumat kepada produk. Okey, ni zaman teknologi. So boleh dapat melalui WhatsApp, Telegram ataupun di website-website mereka sahaja. Okey, tak perlukan modal, cuma perlu minta keizinan sahaja. Okey, kita minta keizinan saja. So dropshipping kebiasaannya, okey, dia punya margin keuntungan adalah tipis. Okey, boleh dapat lebih kurang 5 ke 10%. Okey, berbanding sekiranya kita beli produk tersebut. Okey, kita beli produk tersebut dalam satu kuantiti, dia namakan agent ataupun stokis, yang tu kita punya margin keuntungan dia sedikit tinggi. Tapi, okey, nampak tak? Nak untung tinggi. Ramai yang berfikiran begitu. Tapi yang pertama sekali, pastikan anda ada network dulu. Okey, maksudnya, jadi dropshipper dulu sebelum jadi agent. Walaupun keuntungan sikit, keuntungan tipis, tapi anda telah membina satu rangkaian pelanggan anda sendiri.
Okey, mulakan. Bagaimana nak dapatkan pelanggan ni? Inilah gunanya media sosial. Inilah gunanya kawan-kawan kita yang berada dekat Facebook personal tu. Okey, yang ada 5,000 orang tu. Inilah gunanya followers dekat Instagram. Inilah gunanya followers dekat Twitter. Inilah gunanya rakan-rakan kita yang tengok video kita di YouTube. Okey, mulakan rangkaian. Cari peminat kepada apa yang kita jual. Okay, carikan peminat dulu. Sometimes saya pun ada bertemulah dengan usahawan, saya namakan mereka ni usahawan terkeluar produk. Okay, kenapa saya namakan mereka ni usahawan terkeluar produk? Disebabkan mereka sebenarnya tiada network, tiada pelanggan tapi telah menghasilkan produk. Hasil dia apa? Hasilnya ialah produk tu simpan bawah katil. Yang ni kita tak mahu. Okey, sebab kita tak tahu siapa pelanggan kita, tapi disebabkan niat nak berniaga, ada modal sikit niat nak berniaga, hasilkan produk, tapi tidak berjaya untuk memasarkan produk tersebut. Okey, so sekiranya anda ni modal kecil, alhamdulillah lah. Ingat berniaga zaman sekarang bukan macam dulu. Bukan. Sekarang dropshipper banyak di luar sana. Okey, type je perkataan dropshipping Malaysia di Google, insya-Allah anda jumpa pelbagai produk yang anda boleh pasarkan. Okey, pilih mengikut kesesuaian. Cuba jual di media sosial dulu. Iklankan di Facebook, iklankan di Instagram, Twitter, and lately kita boleh iklankan di TikTok. Okey, iklankan dulu. Pastikan ada jualan berlaku sebagai dropshipper sahaja. Okey, bila ada jualan berlaku, maksudnya anda ada pelanggan. Okey, bila dah ada satu kuantiti untuk menjadi ejen, okey, waktu tu baru anda jadi ejen. Baru beli produk. Okey, ini samalah kita katakan perancangan, bajet kita tu. Okey, bajet kita nak guna dekat mana? Saya dah segalakkan sebab saya sendiri pun bisnes tanpa pernah ada pinjaman sepanjang hayat saya. Okey, semuanya daripada jual sikit-sikit, kumpul modal. Okey, kumpul modal untuk besarkan perniagaan. Okey, saya memang bermula daripada kosong, tanpa apa-apa, jual produk daripada stor rumah. Okey, itulah produk pertama, daripada stor rumah keuntungan tu doublekan. Okey, dropshipping. Saya banyak melakukan dropshipping selama ni lah. Okey, so dropshipping adalah satu perniagaan kita kata yang mudah, pantas. Okey, mudah dan pantas, kemudian tanpa memerlukan modal yang besar. Marketing kat mana? Okey, pemasaran kita kat mana? Facebook tak perlu bayar, Instagram tak perlu bayar. Okey, YouTube tak perlu bayar. So tiada kos yang perlu kita gunakan untuk melakukan pemasaran. Okey, itu adalah antara kita kata tips saya untuk mereka yang ingin memulakan perniagaan. Maksudnya esok pun boleh mula. Tak ada modal, tak ada masalah. Esok pun kita boleh mula. Sedangkan after this pun 4.5 ni terus nak mula cari dropshipping pun boleh lakukan. Okey, so itu adalah saya kata jawapan saya lah untuk soalan Okay. Terima kasih diucapkan kepada Encik Lokman di atas jawapan yang telah dinyatakan tadi lah. Saya pun rasa macam nak berniaga lepas ni. Mungkin lepas ni saya akan Google apa barang-barang yang boleh kita dropshipkan. Sebenarnya saya pun pernah jadi dropshipper juga. Ada dah 2-3 produk tu. Jadi kita berbalik kepada program kita pada hari ini. Tadi Cik Lokman ada nyatakan kegagalan usahawan ni dalam berniaga. Dia ada produk tapi tak dapat pasarkan. Jadi saya nak sentuh sikit tentang satu lagi kegagalan dalam perniagaan ni lah di kalangan usahawan ni, iaitu gagal menguruskan kewangan dengan baik. Sebab ada orang ni dia tahu berniaga, dia ada produk, dia tahu berniaga, dia tahu nak macam mana nak marketkan, dia tahu jumpa orang, dia ada networking yang baik. Tapi masalah yang dia ada adalah dari segi pengurusan kewangan. Jadi bila pengurusan kewangan dia tak betul, jadi dia punya pusingan modal, dia punya untung dia tak dapat kira dengan baik. Jadi soalan saya untuk soalan kedua untuk Puan Nur Sohana. Okey, jadi apa pandangan Puan berhubung dengan perkara inilah yang mana
usahawan ni mereka tidak sedar akan kepentingan pengurusan kewangan yang betul dan memberi kesan kepada aliran tunai keluar dan masuk perniagaan mereka. Silakan Puan. Saya tertarik dengan tadi yang Encik Luqman kongsikan tentang perniagaan ni terkeluar produk. Maksudnya ada produk tapi tak dapat dijual. Tapi yang konsep yang saya nak tekankan sekarang ni adalah peniaga yang terkeluar daripada perniagaan sebab mereka tak tahu maksudnya pembayaran tak dibuat dengan segera tetapi dilambatkan. Tapi untuk soalan ini saya akan cuma sentuh aliran kawalan tunai masuk secara tunai sahajalah. Cara paling baik untuk mengawal aliran keluar masuk adalah melalui membuat simpanan kira-kira ataupun kita panggil bookkeeping. Kalau kita panggil bookkeeping ni maksudnya dia akan ada record, dia akan juga ada simpanan resit-resit perniagaan sebagai bukti transaksi yang direkodkan. Jadi kenapa simpan kira-kira atau bookkeeping ini penting? Saya akan kupaskan sekarang. Simpan kira-kira ni kalau dipraktikkan ia akan membantu penyediaan bajet. Ia merupakan pelan perbelanjaan dan pendapatan kita dalam masa tempoh masa tertentu lah. Tapi sebenarnya kita ni buat bajet kita sendiri tanpa kita sedari. Sebagai contoh, bulan depan kita perlu bayar bil api, bil air, internet dan sebagainya. Dan kita kita kata kita assess sama ada kita ada tak wang yang cukup untuk kita bayar liability kita tersebut. Jadi dengan bookkeeping yang kemas, kita seperti merekodkan perbelanjaan dan pendapatan pada masa-masa yang lepas, kita boleh dapat menjangka perbelanjaan dan pendapatan kita pada masa akan datang. Jadi penyediaan bajet ini akan jadi lebih mudah dan tepat. Yang kedua, pentingnya bookkeeping ni sebab dia akan membantu kita membuat pengiraan cukai pendapatan yang lebih mudah. Sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, cukai perlu dibayar dari hasil jualan setiap tahun untuk perniagaan yang berdaftar. Jadi bookkeeping ni membantu dalam membuat taksiran cukai yang lebih efisien dan juga tepat. Kita akan dapat menyemak semula perbelanjaan yang layak dituntut untuk tujuan pengiraan cukai. Pengiraan cukai yang tepat adalah penting supaya kita tidak terlebih bayar cukai ataupun dikenakan penalti kerana terkurang bayar cukai dan mengakibatkan tambahan kepada aliran tunai keluar perniagaan. Yang ketiga, dengan bookkeeping yang baik, kita dapat melihat aliran tunai yang lebih jelas. Dalam perniagaan, matlamat kita adalah untuk mendapatkan aliran tunai masuk yang lebih banyak daripada yang keluar. Aliran tunai yang positif ini membolehkan kita menjadikan modal untuk menambah rangkaian produk jualan ataupun membuat perlaburan dari segi aset syarikat dan sebagainya. Jadi aliran tunai yang sebaliknya, yang negatif adalah tanda yang tidak sihat bagi perniagaan kita dan kita perlu semak semula. Sama ada harga jualan kita berpatutan ataupun ada peningkatan kos jualan yang kita tidak sedar dan sebagainya. Jadi dengan bookkeeping yang baik, kita boleh lihat kedudukan aliran tunai dengan jelas dan kita boleh bersedia dengan lebih awal. Yang keempat, kita boleh membantu menganalisa pencapaian perniagaan kita. Jadi kita akan tahu berapa banyak untung kasar kita, berapa banyak untung bersih perniagaan kita, adakah perbelanjaan perniagaan kita telah meningkat tanpa kita sedari ataupun kita boleh lihat produk mana yang mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi dan mana yang merugikan. Macam kata Encik Luqman tadi, dropship untungnya sikit, ya. So jadi kita boleh assess
sama ada kita perlu dengan dropship ataupun kita perlu invest dengan produk diri kita sendiri. Dan semua yang ke atas tadi yang ada 4 poin yang saya sebutkan, dia akan membawa kepada membantu kita membawa kepada keputusan yang lebih bijak dan tepat dapat dibuat, sama ada kita perlu naikkan harga ataupun kita perlu turunkan harga. Tak semestinya selalu naik harga, kita juga boleh turunkan harga untuk mendapatkan market yang lebih banyak. Dan sama ada kita perlu mengawal kos dengan lebih ketat ataupun kita perlu pinjaman tambahan sebagai contoh dan sebagainya. Jadi kesimpulan saya adalah Encik Syah, kita tak boleh nafikan kepentingan bookkeeping ni kerana ianya akan membantu mengelak masalah di masa akan datang. Jadi setiap jualan, setiap belian, rekod dan simpan bukti transaksi. Kalau kita belum mulakan langkah ini sekarang, saya nasihatkan anda perlu mulakannya sekarang. Okey. Jadi ini perkongsian saya terhadap pentingnya simpan kira-kira atau kita boleh panggil dia sebagai bookkeeping lah, Encik Syah. Okay, terima kasih diserahkan kepada Puan Nur Suhana. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat ambil maklum lah. Kita ni nak berniaga bukan berniaga kosong-kosong je. Kita perlu ada secara sistematik lah. Kita ada kena nampak duit keluar masuk macam mana semua, kita kena catatkan supaya perniagaan kita mungkin depan ni berjalan lancar lah. Okey, kita dah masuk ke ni kira separuh masa pertama lah. Okey, kita ada separuh masa pertama. Kita dah tanyakan soalan kepada Encik Loman, Puan Nur Suhana. Jadi sebelum kita nak masuk ke pusingan yang seterusnya, ke separuh masa kedua, saya nak ingatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tolong untuk sharekan live ni kepada rakan-rakan anda, rakan-rakan Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup masakan ke grup-grup usahawan, grup-grup industri. Jadi supaya ramai lagi yang lebih tahu dan mendapat manfaat daripada program ini. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi juga, program ini adalah program keibubapaan yang bersiri lah. Kita panggil dia program keibubapaan awesome. Dan program ni lepas ni akan dijalankan lah setiap masa, dari semasa ke semasa dengan banyak lagi tajuk-tajuk menarik, tajuk menarik untuk dikongsikan kepada ibu bapa di luar sana lah. Okey. Okey, Encik Loman. Saya nak tanya Encik Loman lagi ni. Harap Encik Loman dah bersedia dengan soalan-soalan yang seterusnya. Okey. Jadi tadi Encik Loman ada banyak terangkan tentang pengiklanan secara digital, pemasaran secara digital. Tapi apa yang pada saya yang penting, bagaimana kita nak menarik orang tu untuk suka apa yang kita post ni. Kita hari-hari post ni, kita tak tahu orang suka ke tak. Ada yang kadang rakan-rakan kita pun dia naik muak tengok kita post benda yang sama hari-hari. Jadi kita untuk soalan saya untuk Encik Loman, kita dalam konteks pengiklanan secara digital ni, perkara yang perlu kita mahir adalah untuk menarik perhatian orang ramai. Jika kita dah dapat menarik perhatian pembaca, itu tandanya iklan kita berjaya. Jadi boleh tak tuan kongsikan apakah teknik penulisan yang memukau yang dapat menarik minat orang membaca dan seterusnya membeli? Dia baca je dia beli, dia baca dia beli. Macam mana tu teknik memukau tu? Boleh tak Encik Loman kongsikan? Silakan tuan. Okey, terima kasih. Teknik pukau ya. Yang ni tak boleh pakai teknik pukau ni. Alright. So tak disangka lagi penulisan adalah benda yang paling utama di dalam pemasaran. Kenapa? Sebab kalau secara offline, secara offline kita boleh bercakap, kita ada intonasi naik turun dia, kita ada mimik muka, untuk mempengaruhi pelanggan tersebut. Tapi dalam dunia digital, benda tu tak ada. Sometimes tu kita tulis, kita baca dengan nada yang baik. Tapi bila orang baca, dia jadi marah. Penggunaan perkataan kena betul. Penggunaan ayat sebelum dan selepas pun kena betul. So penulisan teknik-teknik ni adalah kita kata sangat penting untuk kita belajar dan kita tahu cara bagaimana untuk menulis dengan betul. So daripada situ juga, saya nak sarankan kepada anda supaya jadi diri sendiri. Kena jadi diri sendiri. Sebab apa? Ini adalah media sosial.
kalau kita menggunakan perkataan orang lain, perkataan yang tak biasa kita gunakan, dia akan jadi janggal. Akan jadi janggal. So watak anda akan berubah daripada posting pertama dan posting kedua. Okey, so dia tak elok penulisan sebegitu di media sosial. Dia kata ini fake ke, betul ke nanti kan? Kita tak nak benda-benda itu berlaku. So yang penting sekali adalah jadi diri sendiri. Guna ayat apa yang biasa kita gunakan. Sekiranya kita memang dah lama melakukan perniagaan, kita tahu bagaimana kita nak buat kita kata closing sales secara offline. Okey, yang tu kita guna pakai balik secara online. Okey, ayat yang sama, teknik yang sama digunakan secara offline. So menulis ni sebenarnya adalah kena jadi diri kita sendiri. Okey, so dalam media sosial orang dekat sana dah ready dah, dia Shopee account dah ada ke punya Lazada account, dah ada dah Touch and Go lah, Boost ke Grab, dah connect dah, siap-siap. So pembelian boleh dilakukan secara, tapi sekiranya anda berada di media sosial, tujuan anda adalah dapatkan lebih ramai pelanggan supaya suka dengan diri anda. Okey, seperti mana kalau kita tengoklah antara karakter yang kita kata agak pelik dalam pemahaman. Okey, yang kita namakan yang kita kenal sekali lah Datuk Alif Shukri. Okey, sekiranya anda kenal Datuk Alif Shukri, dia mempunyai perwatakan dia tersendiri. Okey, dia berjaya, produk dia berjaya disebabkan diri dia. Okey, disebabkan diri dia. Diikuti pula oleh trend yang kedua, Datuk Vida, kita kata. So mereka ni hanya menjadi diri mereka sendiri dan produk ras, kita kata. Okey, salam penulisan media sosial sama, tolong sangat-sangat. Tolong sangat-sangat jangan jadi orang lain. Guna perkataan yang anda setiap hari supaya orang kenal diri anda sebab siapa diri anda, supaya anda tak kekok untuk menulis, tak akan mengambil masa lama untuk memikirkan kita kata perkataan-perkataan bombastik, perkataan-perkataan yang tu hanya diri anda tu lebih menarik daripada perkataan-perkataan tersebut. Okey, di samping itu saya nak share sebenarnya bukan sahaja penulisan yang penting, sebenarnya adalah topik apa yang perlu anda bawa supaya kita kata penulisan anda lebih dikenali, lebih famous lah kita kata di media sosial ni. So di sini saya nak share kepada anda 6 kita kata topik jenis cerita yang senang viral. Okey, yang senang sangat viral. So yang pertama sekali adalah ulasan isu semasa. Apa yang dikatakan dengan ulasan isu semasa? Saya bagi contoh currently kita tengah hangat dengan kita kata COVID-19, dengan kita kata halangan pergerakan sekarang ni kan. So bagaimana anda nak relatekan isu semasa tersebut dengan okey, contohnya anda ni adalah kita kata agent untuk telecommunication, prepaid lah kita kata. Alright. So kita kaitkan sudah meningkat. Semua orang dah perlu berada di rumah. Okey, adakah data internet anda cukup untuk digunakan? So kita kaitkan isu-isu semasa dengan produk kita. Okey, tak semestinya kita kata produk telco sahaja. So apa saja produk pun, okey, kita boleh kaitkan. Contohnya anda adalah peniaga makanan. Okey, anda ceritalah bahawa COVID ni menyebabkan ibu ni jadi susah. Kita kat ibu apa kan? Jadi susah untuk memasak untuk anak-anak ni. Daripada pagi sampai ke malam kerja masak je. Okey, so anda pula ni tawarkan servis untuk kita kata apa? Masak kepada family tersebut. So anda kaitkan isu-isu semasa dengan produk anda. Itu lebih senang viral berbanding daripada anda terus kita kata jual produk tersebut. Ni produk sekian-sekian dengan promosi sekian, beli sekarang. Okey, itu jenis apa? Itu pemasaran kita gunakan dekat mana? Dekat Shopee, dekat Lazada, dekat TV, dekat billboard. Okey, media sosial dia sikit berlainan. Anda kena main dengan emosi.
Okey, kena bermain dengan emosi. So antara cerita lain bila emosi ni, dia ada dua lagi topik yang sedang viral, iaitu cerita kanak-kanak dan juga kekeluargaan. Sesuailah dengan ibu bapa kan. Kita cerita kisah kanak-kanak kita. Kita cerita kisah anak-anak kita ni yang menggunakan produk kita. Alright, sekiranya bersesuaian lah. Okey, sekiranya bersesuaian. Kalau tak, kita ceritakan apa yang mereka lakukan. Adakah mereka bantu kita untuk masukkan produk dalam postage? Kita cerita apa yang melakukan, kaitkan dengan perniagaan anda. Kekeluargaan antara topik yang paling kita kata senang untuk viral. Okey, sebab apa? Dia lebih dekat dengan jiwa kita kata pengguna-pengguna media sosial. Okey, selain daripada lawak tahambat, ini lawak-lawak evergreen lah. Okey, apa saja lawak yang berlaku sekarang ni, so gunakan. Okey, gunakan. Selain juga teknologi, kita boleh cerita sebenarnya drama yang kita tengok. Okey, drama yang kita tengok tu kita boleh kaitkan. So itu adalah diri kita sendiri. Menulis mengikut isi hati kita, cuma kena pandai untuk kaitkan dengan produk yang kita lakukan, servis yang kita tawarkan. Okey, dan di Malaysia ni cerita-cerita mistik dan puaka nombor 1 lah. Okey, ini senang viral. Tapi dikala anda dah buat cerita viral, dikala anda dah menulis mengikut perkataan yang anda biasa gunakan. Ingat dalam media sosial boleh guna logat tempat masing-masing. Orang Johor nak guna gebor, nak guna kita kata robok, silakan. Tak ada masalah, ni media sosial. Okey, tapi dekat Shopee Lazada jangan. Okey, ada different, sedikit different. So daripada situ juga kita kata bagaimana kita nak menilai bahawa kita punya posting, konten yang kita tulis tu adalah mendapat kita kata sambutan. Okey, mendapat sambutan daripada orang lain. Okey, yang paling penting sekali, yang paling utama sekali, terutama yang sudah berniaga di media sosial, anda nak check balik jumlah like. Okey, jumlah komen dan jumlah share yang anda terima dalam setiap posting anda. Itu menggambarkan orang suka atau tidak suka dengan gaya penulisan anda. Yang mana dapat banyak komen, yang mana dapat banyak share, anda teruskan gaya penulisan yang sama. Okey, sedikit berbeza. Yang mana orang tak suka, terutamanya anda pergi check balik posting anda yang dah berniaga online dah berniaga online, anda check balik posting anda yang anda buat iklan tu ada tak orang share. Okey, yang anda buat iklan berbanding tips, berbanding kita kata perkongsian. Okey, yang mana lebih ramai orang share. Okey, itu kita kata bagaimana kita nak menilai penulisan kita tu orang suka ataupun tidak. Lama kelamaan, bila anda menulis lama kelamaan, saya dulu pun tak pandai menulis sebenarnya. Okey, lama kelamaan anda akan dapat gaya, anda akan dapat rentak bagaimana untuk menulis. Bila dah ada rentak, bila dah ada gaya, so anda pun mungkin boleh menjadi salah seorang daripada kita kata influencer ataupun KOL, Key Opinion Leader di masa akan datang. Okey, so itu adalah antara kita kata teknik penulisan. Sebenarnya bukan ada satu perkataan yang trigger, tak ada. Dia sebenarnya adalah diri anda sendiri. Bagaimana anda nak jadikan salah seorang yang kita kata profesional dalam bidang anda sendiri. Okey, itu sahaja saya kata jawapan untuk soalan bagaimana menulis dengan betul. Saya serahkan balik kepada Encik Shah Razali. Okey, terima kasih Cik Roman. Saya dengar pun rasa terpukau tadi. Dengar tip-tip dan cerita viral. Dalam kepala saya macam-macam berada di fikiran. Kalau kata cerita yang viral, saya teringat 7 hari mencintaiku. Kalau dari segi lawak hamba, banyaklah isu-isu yang lagi isu semasa ni kita nak menyentuh hati dan perasaan orang tu supaya beli. Tapi kita janganlah terlalu menyentuh sangat perasaan orang sampai diorang rasa sedih ke apa kan. Betul tak, Cik Roman? Betul. Betul tu. Okay. Yang penting tadi yang saya dapat simpulkan tu adalah jadilah diri sendiri. Diri sendiri, jangan tiru penulisan orang. Kita boleh belajar daripada orang lain daripada segi posting Facebook tu, tapi kita buat ayat kita sendiri supaya lebih, macam mana nak cakap, lebih terkesan lah pada orang yang mendengarnya. Okey, sekarang saya balik pada Puan Nur Suhana.
Puan Suhana ni saya nak tanya tentang sekali lagi tentang pengurusan kewangan. Dalam bisnes ni kita ada dua jenis duit lah. Satu duit kita sendiri dan satu lagi duit untuk syarikat. Ada dua jenis kewangan lah yang kita nak perlu uruskan lah dalam hidup kita. Kalau kita adalah sebagai seorang usahawan. Tapi ni ada juga usahawan yang tidak mengasingkan wang syarikat dengan wang personal lah, wang dia sendiri. Jadi soalan saya kepada Puan Suhana, apakah kepentingan untuk kita asingkan kita punya akaun peribadi dan juga akaun perniagaan ni? Okey, itu soalan saya. Silakan Puan. Ya, terima kasih Encik Syah. Tips Encik Lokman tadi memang menarik sebab betul kadang-kadang bila saya tengok Facebook banyak benda yang bermain dengan emosi saya sebenarnya. Jadi saya terpaksa, saya selalu panggil apa? Dia melintas di FB. Jadi saya menjadi diri sendiri untuk membeli, tapi saya membeli secara berhemah lah. Right. Okay. Jadi saya kat sini saya nak tekankan satu lagi konsep seperti mana soalan Cik Syah tadi, konsep entiti berasingan. Secara mudah kita katakan perniagaan adalah perniagaan. Kita adalah kita, mesti diasingkan. Okey. Jadi tak boleh ada konsep duit perniagaan adalah duit kita sendiri. Melainkan itu adalah gaji kita yang kita dah tentukan dari perniagaan. Jadi ianya akan berbalik semula dengan apa yang kita discuss soalan pertama tadi. Saya rasa saya tekankan tentang disiplin. Ya. Jadi yang ini saya lebih mahu berkongsi kepada tips-tips bagaimana kita boleh mencapai matlamat entiti berasingan dalam perniagaan kita. Ya. Yang pertama kita perlu menyediakan akaun khas untuk perniagaan. Jadi bagi mengelakkan perbelanjaan peribadi dan perbelanjaan perniagaan ni bercampur aduk, kita sediakan bank akaun yang berasingan. Pengurusan perbelanjaan ni boleh jadi rumit ataupun penerimaan tunai juga boleh jadi rumit jika transaksi menggunakan akaun yang sama. Ianya akan memudahkan penyediaan bookkeeping nantilah. Sebenarnya kan pergerakan tunai yang banyak dan kerap dalam akaun bank perseorangan boleh menyebabkan akaun bank digantung sementara untuk pihak bank buat semakan. Jadi ianya akan mengganggu proses transaksi perniagaan. Tips kedua, kita tempatkan resit perniagaan secara berasingan. Jadi bagi pembelian yang berisit, kita boleh sediakan kotak ataupun fail khas. Jadi akan ada dua kotak, satu untuk kotak perniagaan dan satu lagi adalah kotak untuk resit semakan semula lah. Untuk perbelanjaan yang tidak jelas untuk kita buat pembahagian sama ada ianya adalah perbelanjaan peribadi ataupun perbelanjaan perniagaan. Yang ketiga, kita perlu fahami jenis-jenis perbelanjaan peribadi dan perniagaan. Membezakan ni jadi mudah kalau perbelanjaan itu sendiri jelas. Contohnya pembelian barang jualan, ianya jelas untuk perniagaan. Tapi kalau macam kos internet, for example kos internet, adakah ianya adalah peribadi ataupun perniagaan? Perlukah kita bahagikan kos ini kepada dua? Jadi kalau perlu, bagaimanakah cara pembahagian? Jadi pada saya, anggaran perlu dibuatlah untuk tujuan ini sebenarnya. Jadi kita jadi adil dengan diri sendiri, kita juga jadi adil dengan perniagaan kita. Yang keempat, kita perlu beritahu keluarga dan rakan-rakan status perniagaan kita. Kenapa ianya penting? Sebab kalau kita tidak bagi tahu, kita akan ada tendensi untuk menggunakan wang perniagaan untuk tujuan peribadi. Kalau ada sebagai contoh ahli keluarga ataupun rakan-rakan nampak perniagaan kita berkembang dengan lebih baik, mereka datang untuk meminjam wang sebagai contohlah kan. Jadi ini yang kita nak kena elakkan. Terangkan kepada mereka tentang konsep entiti berasingan. Ramai juga kawan-kawan kita kadang-kadang nak minta diskaun daripada perniagaan kita.
Bukan kita nak kedekut, tak boleh bagi diskaun. Boleh bagi, tapi kita kena jelas lah yang diskaun itu sebenarnya kita bagi daripada portion diri sendiri, bukan daripada portion perniagaan. Okey. Dan yang terakhir ialah meminimumkan gaji diri sendiri. Semestinya kita boleh menggajikan diri kita dari perniagaan kita. Tapi konsep penggajian itu kena tepat lah. Bila kita mula berniaga, modal kecil, jualan pun tak banyak, jumlah gaji yang sepatutnya diagihkan kepada diri sendiri hendaklah kecil. Bila perniagaan berkembang, gaji pun sure lah akan meningkat dan kita juga boleh beri bonus kepada diri sendiri. Jadi sekali lagi saya berbalik kepada disiplin dalam pengurusan keuangan, kerana tanpa disiplin, Encik Shah, sukar untuk kita mempraktikkan entiti berasingan walau macam mana kita faham tentang entiti berasingan itu sendiri. Jadi saya harap perkongsian saya bermanfaat, Encik Shah. Okey. Memang sangat-sangat bermanfaat perkongsian daripada Puan Suhana tu. Kita kena bijak. Kadang kadang kita tahu duit tu duit syarikat tapi kita nak pakai juga. Itu kita punya diri sendirilah. Jadi saya nak teruskan kepada Encik Loman pula. Tapi saya nak ingatkan kepada sebelum tu saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live Facebook ini. Tuan-tuan boleh bertanyakan soalan pada ahli panel. Tuan-tuan cuma perlu typekan soalan anda tuan-tuan puan-puan di ruangan komen di live dan nanti akan ada admin kita yang check lah soalan tu dan bagi pada saya. Okey. Sekarang ni kita pun tengah live di Facebook dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu marketplace. Tuan-tuan tahu tak tentang marketplace? Ni dekat Facebook ni adalah. Betul tak Cik Loman? Ada. Cik Loman pun guna marketplace? Memang sangat guna. Memang guna. Sebab saya pun saya guna tapi saya guna untuk mencari barang sebab saya tak jual barang lagi. Sebab sekarang ni platform ni memang dah biasalah digunakan oleh peniaga-peniaga melalui marketplace. Jadi boleh tak Encik Loman terangkan dengan lebih jelas kebaikan penggunaan marketplace ni kepada usahawan-usahawan di luar sana. Sebab ada di antara usahawan ni dia tak tahu pun nak menggunakan marketplace ni. Sedangkan dah ramai dah orang guna. Okey, silakan tuan. Okey, terima kasih. Alright, so penggunaan marketplace. So marketplace ni sebenarnya ada dua jenis Ada dua jenis. Satu marketplace di media sosial dan satu lagi yang betul-betul marketplace lah. Alright. So yang media sosial ni yang seperti Encik Shah bagi tahu tu dekat Facebook Marketplace. Okay, Facebook Marketplace hanyalah menggunakan personal Facebook sahaja dan boleh melakukan perniagaan. Okay, yang ni memang to be honest sangat-sangat mudah untuk digunakan. Okay, dahlah sangat mudah untuk digunakan. Nombor dua, reaksi daripada pengguna Facebook lagi pantas berbanding yang lain. Okay, memang sangat kita kata peluang tu besar. Okay, peluang tu besar sekiranya anda gunakan marketplace. Dan daripada saya punya pengalaman sendirilah yang mana kami handle kami punya usahawan, apabila meletakkan produk di marketplace, okay, jualan yang paling pantas berlaku dalam masa 30 saat. Okay, wow. Masuk je produk dekat Facebook Marketplace, 30 second, tak cukup seminit lagi dah ada jualan. Saya nak produk ni. Okay, very fast. Itu adalah antara kelebihan marketplace. Okay, kelebihan Facebook Marketplace. Memang pantas. Kenapa dia pantas? Okay, yang ni saya biasa gambarkan Facebook Marketplace ni sebagai pasar malam. Okay, pasar malam. Kita jual secara kita kata personal. Okay, kita jual personal. Kita buka di kawasan-kawasan tertentu. So, orang yang tinggal berhampiran dengan kita ataupun lokasi yang kita tetapkan sahaja yang akan nampak kita punya produk tersebut. Di mana persaingan bukannya persaingan satu Malaysia. Dia hanyalah lokal. Persaingan secara lokal di mana kebarangkalian orang melihat produk anda amatlah tinggi. Okay, amatlah tinggi. Tapi dia still lagi macam perniagaan pasar malam di mana bookkeeping tadi tu agak sukar untuk dilakukan. Okay, bookkeeping tak disukar lakukan. Kenapa? Kita tak tahu transaksi berlaku macam mana. Okay, transaksi berlaku di Facebook Messenger. Bila Facebook Messenger kita tak, kalau kadang-kadang tu kita miss. Okay, untuk record
di dalam kita punya bookkeeping. Okey, aliran kita tu kerana kita tertinggal. Alright, so waktu ni lah kita kata dalam mendisiplinkan, mendisiplin perniagaan, saya galakkan sangat untuk berada di marketplace yang benar. Oh benar contohnya apa? Contohnya di Shopee, contohnya di Lazada. Sekiranya anda nak international market, anda boleh cuba eBay dan juga Amazon. Ini adalah antara contoh marketplace yang biasa kita gunakan. Kenapa saya galakkan anda untuk berada dekat marketplace? Kena bayarlah Shopee tu. Ya, kena bayar. Yang kita bayar tu adalah apa tahu? Yang kita bayar tu adalah rekod perakantan. Di mana setiap jualan mempunyai transaksi sah. Anda tak payah nak simpan resit dah. Anda tak payah nak rekodkan. So rekod tu automatik akan berada dalam bookkeeping anda. Apa yang anda perlu buat, download sahaja senarai jualan anda, senarai fail jualan yang tidak berlaku dan segalanya anda boleh download terus melalui Shopee. So daripada situ pun anda boleh hantar kepada tim Puan Sohana, betul tak? Untuk kita audit. Daripada situ dia lagi senang untuk kita uruskan berbanding daripada kita buat sendiri. Nanti masuk bank account, dia masuk sedepukan, dia masuk ini tak tahu produk apa yang jual. Tapi dengan Shopee, dengan Lazada, itu yang sebenarnya anda bayar. Selain daripada itu juga adalah payment gateway. Payment gateway ni adalah cara bayaran secara online. Di dalam Shopee, di dalam Lazada atau mana-mana marketplace di luar sana, dia memang telah sediakan untuk anda transaksi. Setiap transaksi sekiranya anda mendirect dengan company yang menyediakan pembayaran online ni, anda perlu bayar lebih kurang 2.0% sehingga 4.4%. 2.0 until 4.4%. And then this year, Shopee punya charges kepada yang biasa tu hanya 2% sahaja. Dia sediakan akaun untuk anda, dia sediakan pembayaran untuk anda secara jelas. Terus buat pembayaran online, hanya 2% sahaja dia charge. Pun anda nak takut. So ramai yang kadang ini semuanya kita kata pengiraan bajet. So 2%, banyak 2%, kenapa anda tak kira awal-awal lagi? Daripada menguruskan kewangan kan. So daripada sini penetapan harga. Daripada penetapan harga tu anda terus masukkan 2% untuk Shopee. Tapi Shopee pun ada dia punya peringkat lah. Ada 2%, ada 5%, ada 7%. Same goes to Lazada. Sama juga. Sama juga. Saya tak remember sangat Lazada punya persen sebab dia ada banyak kategori. So anda check balik. So all that while adalah mereka ambil commission. Kita kata commission lah. Commission jualan. Kepada pengusaha produk, jangan takut. Kenapa? Anda bagi dekat dropshipper pun 10%. Anda bagi dekat agent until 20%, until 30%. Kenapa tidak menggunakan marketplaces yang lebih kita kata kurang? Maksudnya keuntungan anda, margin keuntungan anda tu akan jadi lebih tinggi. So penggunaan di marketplace ni. Dan satu lagi, sekiranya anda lah bercita-cita mempunyai website sendiri. Yang ada website sendiri tapi jenama baru. Jenama lama tak ada masalah. Orang boleh terus pergi. Orang pergi pada website anda dan membuat pembayaran. Kenapa mereka melakukan pembayaran? Disebabkan mereka percaya kepada jenama tersebut. Tapi yang produk-produk yang baru ni, orang pergi ke website anda and then orang akan sedikit ragu-ragu. Ragu-ragu untuk melakukan pembayaran. Kenapa mereka lebih percaya kepada Shopee, kepada Lazada, kepada marketplaces yang banyak yang kita kata senarai di Malaysia ni. So trust to issues, antara benda yang mereka sangat percaya kepada marketplaces seperti Shopee dan Lazada ni adalah return and refund. Return and refund process. Di mana bila mereka tak suka dengan produk tersebut ataupun ada kecacatan pada produk, mereka boleh return dan terus mendapat refund daripada Shopee. Yang return dengan refund ni tadi pun akan masuk dalam anda punya record aliran tunai anda. So anda akan nampak, rupanya duit masuk tapi kena keluar balik. That's very important untuk kita kata aliran tunai anda. Alright.
So benda-benda ni direkodkan sekiranya anda rasa tak reti lah nak buat account. Saya lah tu. Okay, saya pun tak reti. Tak reti buat account. Seriously, saya tak reti nak buat account. So saya akan menggunakan aplikasi seperti ini untuk memastikan aliran tunai saya cantik. Okay, memastikan. Sebab apa? Semua dah direkodkan dengan resipnya, dengan returnnya, semua dah ada. Apa saya buat? Saya download, saya bagi dekat accountant. Okay, pandailah dia buat. Alright, daripada dia datang kat saya balik. Ini kenapa duit ni lebih ni? Ni kenapa duit kurang ni? Guna untuk peribadi Okay, itu kita tak nak. Alright, so susah saya nak kata terangkan. Dulu zaman dulu nak kena terangkan dekat accountant. Ni minyak ni internet ni nak bahagi kat mana? Perniagaan ke peribadi ke? Alright, so kalau dalam marketplaces dia jelas. Okay, dia sangat jelas menggunakan marketplaces. And then dalam marketplaces ni, poin berikutnya dalam marketplaces ni dia mempunyai kita kata pelanggan mereka tersendiri. Okey, pelanggan mereka tersendiri. Kalau kita baru nak buka website sendiri ataupun kita kata kita nak menggunakan WhatsApp sendiri, buka kedai sendiri kan. So kita ni contohnya lah berada dalam hutan. Orang tak kenal kita. Orang tak ada network. Dah lah kita ni baru mula, network pun tak besar. So peluang untuk produk terjual tu lebih rendah. Okey, berbanding daripada kita masuk ke platform yang kita kata marketplaces. Orang duk ceritakan Shopee, Lazada yang duk saya selalu sebutkan. Ingat ni, habis tu saya produk makanan macam mana, saya buka gerai macam mana, tak ada ke marketplace untuk saya. Habis tu yang Grab, Foodpanda tu, itu anda boleh gunakan. Okey, Grab, Foodpanda, kita ada GoGet. Okey, kita ada banyak platform sebenarnya untuk marketplaces yang mana anda boleh menceburkan diri dalam bidang marketplaces ni. So every time apa yang anda bayar, jangan ingat okey, dalam marketplaces yang anda bayar adalah satu bahagian accounting, satu adalah record anda dan anda nak adalah kepercayaan pelanggan kepada anda. Anda adalah baru, orang tak kenal, jenama belum lagi meletup. So kita perlukan, kita bersandar kepada kita kata peluang-peluang yang disediakan oleh marketplaces di luar sana. Alright, so daripada situ pun senang anda nak bezakan ini duit perniagaan, ini duit peribadi. Okay, senang. Alright, so disiplin diri itu akan adalah. Okay, kenapa? Dalam Shopee dan Lazada sedikit peringatan lah kepada anda yang menceburi bidang marketplaces ni, pembayaran anda hanya diberikan selepas pelanggan menerima produk. Okey, sebab pelanggan dengan produk. So sekiranya anda tak ada disiplin, okey, so sedikitlah kita kata akan terjejaslah untuk keluarkan produk yang berikutnya. Alright, so mungkin yang tu Puan Suhana boleh ulas sikitlah bagaimana nak handle. Okey, 7 hari tu, 7 ke 14 hari payment tu. Okey, mungkin yang tu Puan Suhana boleh tolong advance. Bagaimana nak manage, okey, kita kata account. Alright, untuk bahagian tersebut. Alright, so itu adalah kita kata tips, okey, ataupun kita kata kelebihan sebenarnya untuk menggunakan marketplaces berbanding guna WhatsApp ataupun media sosial sahaja. Okey, so itu sahaja. Okey, terima kasih Cik Loman. Saya bila dengar ni, saya kadang orang yang faham tu fahamlah, tapi kadang ada orang bila dengar Cik Loman terangkan ni, dia rasa pening sikit. Dia pening sikit mungkin sebab dia tak pernah masuk. Mungkin dia tak pernah masuk Shopee, dia tak pernah masuk Lazada. Jadi apa yang terangkan oleh Cik Loman tu penting. Jadi pada tuan-tuan puan yang nak apa macam mana nak masuk platform marketplace ni, carilah guru yang betul. Okey, cari guru yang betul. Kalau nak cari ilmu di internet pun boleh, tapi carilah daripada sumber yang betul. Kalau boleh nak berguru dengan Cik Loman pun boleh. Nanti kontak yayasan akan kontak pada Cik Loman. Okey, tuan-tuan puan harap tuan-tuan puan dapat tangkap apa yang Cik Loman ajar tu. Penggunaan marketplace ni yang penting adalah dia punya accounting, dia punya rekod dan juga kepercayaan. Dan juga yang saya dengar tadi ada poin disiplin. Disiplin diri tu sangat penting dalam perniagaan ni supaya kita dapat tahu kita punya duit tu ke mana. Duit tu nak bagikan kepada jadi akaun peribadi dan juga kepada akaun syarikat. Okey. Jadi saya terus kepada Puan Suhana. Soalan ni agak menarik sikit. Soalan yang terakhir lah kepada Puan Suhana. Soalan keempat. Ramai usahawan zaman sekarang ni, dia suka menunjuk dia punya kejayaan. Dia tunjuk dia punya kekayaan.
Sebab ada orang kata bila kita tunjuk kita berjaya ni, orang lebih percaya pada kita. Orang lebih nak membeli dengan kita, orang lebih suka nak jadi ejen kita kalau kita tunjuk yang kita dah berjaya. Jadi apa pandangan puan jika bila usahawan ni, dia bisnes dia baru je nak untung, dia dah beli dah kereta mewah, dia dah berbelanja besar, dia beli rumah besar, dan untuk menunjukkanlah yang mereka ni adalah usahawan yang berjaya. Jadi soalan saya untuk puan, apa pandangan puan tentang isu ini dan juga adakah ianya sebagai keperluan ataupun kehendak semata-mata? Okey, silakan puan. Soalan yang sangat-sangat menarik, rasanya sangat dekat sebab hari-hari kita nampak dalam FB Live orang show off ya, kereta mewah, show off rumah besar ya. Pada pendapat saya punya jawapan sangat-sangat pendek lah sebenarnya. Pada pendapat saya benda ni biasa dan common sekarang ni sebabkan medium itu sendiri dia membolehkan kita share a lot of things, share diri sendiri, kekayaan kita, kemampuan kita, sama ada kita berjaya ataupun tidak, right? Jadi dia adalah satu stigma masyarakat. Masyarakat memang memandang kejayaan dari sudut kekayaan ataupun kemampuan. Kita kaya, kita mampu ada kereta besar, kita mampu ada rumah besar, ya. Kita mampu tunjuk duit yang berkepuk-kepuk tu kan dalam FB Live sebagai contoh. Dalam diri kita sendiri pun kita selalu nak rasa kepuasan ataupun satisfaction. Right? Ada yang juga yang fikir, saya dah bekerja keras, kenapa saya tak boleh beli kereta besar? Saya kena beli untuk diri sendiri. Ya. Jadi nasihat saya ianya berbalik kepada apa yang telah kita bincangkan hari ini. Apa matlamat berniaga? Ianya adalah untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Untuk berbelanja kita perlu ukur kemampuan diri sendiri. Sama ada ianya keperluan ataupun kehendak. Kita perlu beli sekarang ataupun kemudian hari. Pada saya tak salah lah kalau nak berkereta mewah kalau ianya dibiayai dengan penggajian daripada perniagaan secara berhemah. Maksudnya perniagaan juga dalam situasi yang mampu untuk membayar ansuran bulanan, bukan sahaja ansuran bulanan sebab bila kita beri kereta mewah ni akan ada kos-kos yang berkaitan yang kadang-kadang kita tak fikir upfront. Dan kita juga boleh berkereta mewah kalau perlu untuk strategi pemasaran lah, tapi bukan 100% itu adalah cara pemasaran. Macam yang Cik Lokman kongsikan tadi, ada banyak lagi cara pemasaran yang sebenarnya FOC, daripada FB FOC, daripada Instagram FOC itu free of charge, tak perlu bayar apa-apa. Jadi kesimpulannya saya perlu nak tekankan kat sini, kita cubalah lari daripada stigma yang ada dalam masyarakat kita ini yang memandang kejayaan dari sudut kekayaan, tapi bila kita nak buat pembelian sesuatu cuba fikir lebih rasional. Apa kesan terhadap perniagaan kita? Perlu tak kita beli sekarang? Ataupun kita boleh beli nanti? Ni apa? Puan Sona? Masih di talian? Tiba-tiba saya hilang ya. Itulah. Mungkin ada segi masalah teknikal sikit. Okay. Dia dah petang-petang ni dia biasa line dia agak kacau sikit lah. Line pun dah penat hari ni. Tapi saya harap saya menjawab semua sekali tadi. InsyaAllah. Puan Sona telah menjawablah. Sebab seperti yang kita tahu pun, macam yang Puan Sona cakap, di ramai usahawan kita yang suka menunjuk. Sampai ada kes yang kena rompak sebab dia tunjuk duit berkepul-kepul.
Jadi sampai ada orang nampak live tu, dia nampak live tu dekat mana sampai dia rompak duit usahawan tu. Jadi kita dah habis kita punya soalan selama kita ada 4 round dengan Cik Luqman dan juga Puan Suhana. Dan sekarang ni kita nak bukakan soalan kepada kita punya tetamu jemputan di Zoom ni lah. Jadi saya harap penanya soalan tu dah sedia. Silakan daripada Cikgu Khairin. Cikgu Nur Khairin. Okey. Okey, selamat datang Cikgu. Selamat datang. Okey, Cikgu boleh perkenalkan diri, nama dan daripada mana dan apa persoalannya. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Khairin Syafika binti Zakaria daripada SMK Suria Perdana Batu Pahat Johor. Yang saya juga merupakan guru dari kelas rancangan usahawan Yayasan Johor Corporation. So, soalan saya, apakah benar dengan tiadanya rekod keuangan, syarikat akan kerugian dan akhirnya akan gulung tikar? Bagaimana pula dengan adanya rekod keuangan boleh membantu keuntungan kepada syarikat? Itu sahaja. Okey, saya rasa soalan ni sangat bersesuaian dulu dengan kedua-dua ahli panel. Tapi saya nak Puan Suhana dulu untuk menjawab soalan tersebut. Ya betul. Okey, Saya rasa silakan, memang untuk saya lah tu. Okey, seperti yang saya katakan tadi, bookkeeping ataupun penyediaan rekod keuangan memang membantu kita untuk melihat rate alert. Kita panggil rate alert dengan lebih awal. Tapi soalan tadi adalah bagaimana kita boleh juga menggunakan rekod keuangan ini untuk memastikan keuntungan kita meningkat melalui bookkeeping lah. Jadi soalan ini berkait rapat dengan 2 poin terakhir saya sebelum ini, iaitu menganalisa pencapaian perniagaan dan juga bagaimana kita boleh menggunakan maklumat itu untuk membantu kita membuat keputusan perniagaan dengan lebih bijak. Jadi sebagai contoh dengan bookkeeping, saya telah katakan tadi, kita dapat lihat berapa banyak untung kasar dan untung bersih kita. Jadi berbalik kepada diri kita sendiri, kita tanya diri kita sendiri, adakah untung ini mencukupi ataupun tidak? Adakah ruang untuk meningkatkan harga jualan dengan membuat perbandingan dengan harga-harga di pasaran? Kalau harga itu boleh dinaikkan, keuntungan secara indirect lah boleh meningkat. Okey. Jadi dengan rekod keuangan ini juga, kita juga boleh menganalisa keuntungan setiap produk. Sebagai contoh, kita boleh membuat keputusan sama ada kita nak teruskan jualan produk tertentu ataupun tidak, sebab kadang-kadang ada satu produk dia memang sangat menguntungkan, margin dia sangat tinggi, marginnya sangat besar. Tapi ada produk lain yang marginnya rendah ataupun mungkin rugi. Jadi bila kita buat analisa setiap produk, kita boleh lihat dan kita boleh mungkin singkirkan produk-produk yang tidak mendapat keuntungan yang baik supaya ianya tidak memakan keuntungan daripada produk yang lain. Jadi keuntungan keseluruhan secara indirectnya akan boleh meningkat. Yang ketiga, kita boleh juga menganalisa perbelanjaan operasi, perbelanjaan promosi dengan perbelanjaan penghantaran dengan lebih detail. Tadi Encik Luqman ada share tentang kos Shopee, right? 2% hingga 5%. Yang benda-benda tu perlu dimasukkan dalam rekod keuangan. Ya. Jadi perbelanjaan ni ada jenis-jenis perbelanjaan yang kita boleh elakkan ataupun kita boleh kawal dengan lebih baik ataupun dengan lebih bagus lagi kita boleh kurangkan semaksimal yang boleh. Jadi keuntungan keseluruhan kita boleh tingkatkan lah kalau kita buat bookkeeping yang lengkap lah secara generalnya. Jadi keuntungan yang kita mahu dalam perniagaan ni bukan saja keuntungan dari jangka masa pendek, tetapi ianya kita mahukan keuntungan jangka masa panjang, apa yang kita panggil sebagai kelangsungan keuntungan perniagaan. Jadi kita juga boleh memastikan kelangsungan keuntungan perniagaan ini dengan cara kita kenal pasti tahap simpanan.
Jadi sebagai contoh yang mula-mula saya ada tekankan ya, bila kita memulakan perniagaan kita perlu simpan sedikit ya. Jadi simpanan ini kita kena pasti berapa bulan simpanan ini mencukupi sekiranya tiada langsung jualan dapat dibuat. Okey. Ini kita panggil stress test, right? Berapa lama kita boleh mampu sustain walaupun kita tidak mempunyai apa-apa jualan. Dan bookkeeping juga akan membantu kita memastikan kelangsungan keuntungan dengan cara penginsuranan. Kita boleh lihat sama ada insurans kita mencukupi ataupun tidak. Jadi kalau insurans kita tak cukup, kita perlu tambah. Jadi ianya akan membantu perniagaan untuk kembali bersedia sekiranya ada sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh sekarang ni situasi COVID-19, ada yang perniagaan yang terjejas. Jadi simpanan ni perlu, insurans ini perlu untuk kita menentukan kelangsungan perniagaan kita dan meningkatkan keuntungan yang kita ada. Itu jawapan saya. Okey, terima kasih Puan Nuswana. Jawapan yang sangat padat dan tepat, dan harap dapat menjawab soalan daripada Cikgu Khairin tu. Tapi selain tu saya nak tanyalah pendapat Encik Loman tentang soalan yang sama tadi. Soalan yang sama tadi, apa pendapat Encik Loman tentang soalan yang ditanyakan tadi? Alright, so untuk bahagian saya sentuh sikit saja. Okey. Okey, sebab dalam sekiranya mempunyai aliran tunai yang jelas, kita tahu kita dapat, kita kata forecast, okey, di masa hadapan berapakah keuntungan yang boleh didapati, okey, daripada jualan yang kita lakukan. Memandangkan kita menggunakan media sosial, kita menggunakan marketplace, okey, orang akan lebih tertarik dengan diskaun. Okey, tertarik dengan diskaun. So marketing budget itu dari mana datangnya marketing budget tersebut. Sekiranya syarikat kita tu memang kita kata very tight, tak mampu untuk melakukan diskaun, yang waktu tu terpaksalah kita elakkan daripada melakukannya atau syarikat akan mengalami kerugian. Okey, daripada situlah pentingnya kita kata aliran tunai tersebut. So kita boleh dah dapat kita kata budget. Okey, bila akan dapat keuntungan. Sekiranya kita dapat jualan sebanyak ni pada jangka masa yang lepas, 6 bulan yang lepas, so 6 bulan mendatang mungkin boleh berlaku. Cuma kita nak tingkatkan jualan tersebut saja. So daripada situlah datangnya kita kata marketing budget ataupun bajet pemasaran untuk kita gunakan untuk kita bagi diskaun, kita bagi kupon dan sebagainya. Okey, itu saja sedikit daripada saya. Okay, terima kasih Cik Roman, jawapan yang sangat pedas lah daripada kedua-dua ahli panel kita. Jadi kita hampir ke penghujung forum ini. Sebelum tu, sebelum kita nak pergi kepada rumusan dan kesimpulan keseluruhan bagi program ini, saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program kita hari ini secara online, secara live, untuk jawab kita punya maklum balas. Di ruangan komen di Facebook Live ni ada kita sharekan link untuk maklum balas tentang program kita pada hari ini. Jadi saya harap sangat kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dah menyertai program ni daripada pukul 2.30 tadi hingga sekarang, bolehlah jawab soalan maklum balas yang ada di link di komen Facebook ni. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung. Kita nak rumuskan apa yang topik yang kita bincangkan pada hari ini, dengan tajuk hari ini tips untuk uruskan kewangan dan juga jana pendapatan melalui media sosial. Jadi kita nak mula dengan Encik Loman dulu. Saya nak minta Encik Loman dalam masa 2 atau 3 minit kita nak rumuskan apa yang dibincangkan pada hari ini supaya dapat memukau tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni, memukau mereka agar mereka dapat idea. Mungkin dapat idea untuk berbisnes ataupun dapat idea untuk mencari ilmu di mana-mana lah. Ataupun mungkin untuk jadi anak murid Encik Loman sendiri. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Okey, so untuk rumusan hari ini, apa yang dibicarakan hari ini adalah bagaimana kita kata pentingnya pemasaran di dunia digital, terutamanya dalam media sosial yang kita telah terangkan tadi, dan juga betapa pentingnya untuk berada di dalam marketplaces yang memang wujud di Malaysia ini. Okey, so rumusan dia hari ini yang saya nak tekan kepada anda,
jangan berfikir panjang. Okey, jangan berfikir panjang. Walaupun tanpa modal, anda boleh melakukan perniagaan. Kalau boleh, ada idea nak berniaga dan kita kata dalam COVID ni kan, mulakan sekarang. Inilah antara kita kata perniagaan secara online ni menggunakan modal yang paling sikit sekali dalam kita kata bila kita tengok dari segi pemasaran. Okey, so bila satu lagi adalah sekiranya anda nak melakukan perniagaan secara online, okey, tolong belajar. Okey, tolong belajar, dapatkan mentor ataupun boleh Google. Banyak artikel di luar sana mengajar bagaimana untuk memulakan perniagaan secara online. Okay, so minta tolonglah jangan pergi membabi buta. Kita katakan minta maaf bahasa. Okay, tolong jangan. Okay, belajar dulu, ambil sikit-sikit. Jangan risau, pembelajaran tu berlaku sepanjang anda melakukan perniagaan. Itu saja rumusan daripada saya. Okey, terima kasih Cik Roman. Apa yang dapat saya juga simpulkan apa yang Cik Roman cakap, kita nak berniaga ni perlu ada mentor lah. Mentor. Kita tak boleh buat perniagaan ni seorang-seorang. Kita selain kita ada cari partner, kita juga perlu cari mentor. Mentor untuk sebenarnya bukan hanya untuk mengajar kita, tapi untuk mengingatkan kita juga apa kesalahan-kesalahan yang mungkin kita buat pada masa akan datang. Jadi terima kasih Encik Roman atas perkongsian yang sangat-sangat berguna dan sangat menarik, dan saya harap tuan-tuan puan-puan yang mendengarnya semua dapat manfaat daripada apa yang dibincangkan lah. Okay, seterusnya kita kepada Puan Nur Suhana. Jadi boleh tak Puan Suhana bagi satu rumusan kesimpulan dan merangkumkan apa segala tips urus kewangan yang kita bincangkan hari ini. Saya bagi dalam masa 2 atau 3 minit, bolehlah Puan terangkan balik dan tekankan balik kepada kita punya penonton apa yang penting dalam menguruskan kewangan ni. Silakan Puan. Okey, ini bukan ayat-ayat pukau Ya, terima kasih kepada semua yang menonton FB Live melalui page Yayasan Johor Corporation di bawah program Keibubapaan Seri Keempat ni, tips urus keuangan dan jana pendapatan melalui media sosial. Pesanan terakhir saya kepada semua penonton adalah dalam menguruskan keuangan kita perlu berdisiplin. Jadi kita perlu fahami matlamat kita berniaga. Kita bukan berniaga untuk jangka pendek tetapi untuk jangka panjang. Dan kita mesti mahu perniagaan kita ini berkembang dengan lebih baik di masa akan datang. Jadi fahami konsep entiti berasingan, buat bookkeeping, insya-Allah perniagaan anda boleh berjaya. Jadi saya harap perkongsian saya bermanfaatlah untuk semua. Mana-mana yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik memang datang dari diri saya sendiri. Terima kasih Encik Syah atas peluang. Okey, sama-sama Puan Suhana. Oh, memang agak pendek tapi memang sangat padat lah sebab kita dah bincangkan daripada awal tadi. Saya harap tuan-tuan puan-puan yang mendengar dapat take note, bukan hanya mendengar, dan Facebook Live ni boleh didengar berulang kali selepas ni, dan tuan-tuan boleh share mungkin kepada ahli keluarga, kawan-kawan, kawan-kawan bisnes, juga boleh share kepada anak-anak murid jika tuan-tuan adalah seorang mentor, dan juga boleh share kepada mentor-mentor tuan-tuan jika anda seorang yang sedang belajar lah. Okay. Yang penting pada kata Puan Suhana tadi, berdisiplin. Tak guna kalau kita ada ilmu, kalau kita tidak berdisiplin. Betul? Betul Puan? Betul. Sangat betul. Okay, saya nak ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab borang maklum balas. Link ada di komen. Tuan-tuan dapat bagi feedback pada kami tentang apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan tentang program pada hari ini, dan juga apa penambahbaikan yang boleh dilakukanlah. Segala apa cadangan akan kami pertimbangkan dan insya-Allah kami akan perbaiki untuk akan datang. Jadi alhamdulillah kita telah selesai forum pada hari ini dengan tajuk tips urus kewangan dan juga jana pendapatan melalui media sosial. Okay, saya ingin wakil Yayasan Johor Corporation ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih Encik Wan Lokman. Okay. Dan juga terima kasih dan juga terima kasih kepada Puan Suhana. Sama-sama. Terima kasih juga kerana peluang. Okey. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta program pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan sumbangan
kepada bantuan pendidikan pihati Yayasan Johor Corporation, dan insya-Allah segala sumbangan tuan-tuan ni akan kami uruskan dengan baik dan kami salurkan kepada yang memerlukan. Jadi untuk tuan-tuan puan-puan yang ingin menyumbang kepada bantuan pendidikan prihatin Yayasan Johor Corporation, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melalui laman web www.yayasanjacob.com.my ataupun Facebook Yayasan Johor Corporation untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okay, saya bagi pihak penganjur merakamkan setinggi penghargaan kepada ahli panel, tuan-tuan puan-puan sekalian atas penyertaan pada hari ini, dan saya juga ingin memohon maaf jika ada sebarang kesulitan ataupun kesalahan daripada segi pertuturan. Dan untuk makluman juga, program ini akan diadakan secara bersiri dan sekarang ni kita dah siri keempat, okay? Dan saya harap tuan-tuan puan-puan akan bersama-sama kami lah selepas ini untuk siri-siri seterusnya, kerana kami di Yayasan Johor Corporation dalam program Keibuan Awesome ni mungkin fokuskan kepada apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa lah di rumah, apa tips-tips untuk ibu bapa supaya pendidikan anak-anak dia semakin baiklah pada masa akan datang. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh like dan follow Facebook Yayasan Johor Corporation supaya tuan-tuan tidak tertinggal dan terlepas untuk mengikuti program pada masa akan datang. Okay, jadi akhir kata daripada saya, jaga diri, jaga keluarga dan juga orang tersayang. Kita masih belum menang untuk melawan COVID-19 ini. Jaga jarak, pakai hand sanitizer dan juga face mask dan sentiasalah patuh SOP. Okay, sekian saja daripada saya. Saya wakil daripada Yayasan Johor Corporation. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk menyertai program pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Encik Lokman dan juga terima kasih kepada Puan Suhana. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.